Selamat datang ke channel Pendaki Solo. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Kini, saya meneruskan paparan dalam struggle behind successful atau sengsara di sebalik kejayaan mendaki Gunung Kinabalu sebanyak 111 kali dalam tempoh 111 hari yang kini masuk siri ke-7 yang saya alami keperitan dan struggle yang saya alami ketika mendaki naik dan turun gunung yang tertinggi di Asia Tenggara demi untuk menjadi first record in the world. Bermulanya pendakian yang ke-61 ini, saya sebenarnya mendaki bersama dengan seorang maling gunung dan juga diiringi oleh seorang pendaki iaitu student UMS. Saya sebenarnya ketika mendaki ni tak pernah patah semangat. Walaupun satu-satu ketika tu ada jugalah mental down kan. Saya terpaksa menempuh pelbagai halangan dan rintangan sepanjang pendakian ni. Memang sengsara habis. Untuk permulaan pendakian saya, selepas saya turun daripada puncak menuju ke Labarata kan, pada pendakian yang ke-61 tu, saya telah mendapat suntikan semangat ketika sampai di Labarata. Dah turun daripada puncak tu sampai Labarata. Nak tahu, satu kumpulan pendaki daripada Harian Metro yang diketuai oleh ketua pengarangnya, Chief Editor of Harian Metro kan, iaitu Datuk Mustafa Umar yang lebih dikenali Pak Mos. Dia tunggu saya di Panalaban, iaitu di restoran Labarata. Tunggu saya sampai daripada puncak sebab dia orang mendaki pada pukul 9 pagi tadi sampai di Panalaban. Selepas berbual, minum seketika, lepas tu saya pun turun ke Timpo Honggek. Sempatlah saya beramah mesra dengan dia orang, memberi kata-kata semangat walaupun keadaan cuaca yang tidak menentu kan, sebab petang, hujan, berkabus, angin kuat. Itu normal di Gunung Kinabalu. Dan selepas itu saya pun turun sampai di Timpo Honggek pada pukul 10 malam. Seperti hari-hari yang berlalu, saya melakukan rutin harian saya. Naik turun gunung. Walaupun saya terpaksa hadapi pelbagai rintangan dan halangan sama ada ketika turun ataupun ke mendaki. Keadaan cuaca pada masa itu teramat panas kerana musim kemarau sudah bermula di Gunung Kinabalu, menyebabkan kolam yang terdapat satu kolam di bawah sikit pada puncak iaitu 8.5. Di sebelah itu ada kolam yang mana ramai pendaki turun daripada puncak akan bergambar di situ kerana panoramanya cantik sekali. Kolam tersebut kering air. Pokok-pokok renek mula layu dan kering sebab panas, tak ada hujan, tak ada air. Sementara itu bekalan air di Panalaban semakin kurang, menyebabkan semua pendaki itu tak mandilah. Biasa pergi mandi sampai di petang ataupun sebelum keadaan yang sejuk, dia orang mandi dulu bersih badan setibanya daripada Timpo Honggek. Kekurangan air itu menyebabkan satu notis dikeluarkan, ditampar di restoran. Air digunakan untuk yang penting saja, seperti untuk kegunaan untuk minum, untuk membuang air besar atau air kecil, itu saja. Untuk membasuh muka, itu saja. Selebihnya untuk kegunaan makan dan minum. Walaupun kurangan air tangki di setiap checkpoint, itu di setiap pondok-pondok tu terdapat air paik ni semua, itu pun semuanya kering, tak ada air. Kecuali hanya satu saja mata air yang terletak di Pondok Paka masih terdapat air sedikit, tapi tak banyak mata air itu air keluar. Iaitulah air yang digunakan dan dibawa oleh staf restoran turun mengambil air sejauh 600 meter turun ke bawah, angkut air untuk bawa naik ke Labarata untuk kegunaan memasak dan
penyediaan makan minum pendaki di restoran tersebut. Saya pula tetap meneruskan pendakian sebab saya tidak boleh skipkan pendakian saya tanpa alasan. Namun begitu, saya menyediakan minuman yang agak lebih sedikit pada hari-hari yang sebelum ini. Menyediakan perjalanan saya agak bergerak agak perlahan sedikit sebab kita nak kumpul tenaga supaya kalau kita bergerak terlalu pantas, tenaga kita akan lebih diguna lebih kan. So apabila kita bergerak perlahan tetapi kita move on sampai puncak, naik dan turun dengan langkah yang agak sedikit perlahan daripada sebelum ini, ada hikmat di sebaliknya menyebabkan ramai pendaki-pendaki daripada sama ada dalam dan luar daripada Sabah mengambil peluang untuk bergambar dengan saya, beramah mesra sama ada ketika saya mendaki naik ataupun turun. Bila berjumpa dia sebagai pembangkit semangat kepada semua pendaki yang mendaki Gunung Kinabalu. Itulah rahmat di sebalik pergerakan saya yang dikurangkan sedikit. Kalau sebelum ini saya melangkah 2 jam, saya lebihkan ekstra untuk sampai ke checkpoint itu lambatkan sedikit. So kita bergerak agak perlahan sedikit. Namun begitu, pergerakan saya tetap balance dan juga berjalan lancar. Alhamdulillah. Saya kini telah tiba di puncak Gunung Kinabalu untuk kali yang ke-73. Ya, saya telah tiba di puncak gunung yang tertinggi di Asia Tenggara ini pada jam seperti biasa, oleh kerana kepanasan global yang melampau di sekitar kawasan Gunung Kinabalu ini, untuk pengetahuan, saya punya kulit saya pun terbakar jugalah, hangus. Yang putih dah jadi gelap kan. Yang putih dah jadi gelap, muka saya ada merekah, ada inilah sunburn. Itu tak boleh buat apa, tak boleh nak pakai apa sebab itu kita mendaki kan. Kita terpaksa menghadapi cabaran tersebut dengan keadaan lutut, mata saya, tumit saya, tapak kaki saya, anggota badan saya dah mula lemah. Bayangkanlah, dah hampir 3 bulan saya mendaki ni kan, 2 bulan lebih mendaki naik turun. Menyebabkan tim daripada UMS yang diketuai oleh Dr. Mariana cek kesihatan saya setiap masa. Mana yang kurang, kalau mata saya kat sini dah bengkak, dia akan pulihkan. Walaupun tak dapat pulih sebenarnya, dia akan meredakan masa-masa saya yang tegam itu tersebut. Bersama dengan juru fisioterapi iaitu Syed Salim Syed Ibrahim, yang masa itu memang selalu datang di Sabah Part untuk membantu saya. Itulah inisiatif yang diberikan kepada saya daripada tim fakulti ataupun sekolah kedoktoran UMS yang diketuai oleh Dr. Mariana. Dia mengambil keputusan itu supaya saya tidak mengalami kekejangan ataupun cramp. Kalau cramp jam lah saya.
pada pendakian saya yang ke-80, saya start mendaki seperti biasa, yang mana sehari sebelum itu office mate saya, iaitu seorang wartawan hiburan yang popular masa itu, Wanda Idris, turut diberi peluang oleh utusan dan juga UMS yang menanggung kos untuk beliau mendaki, untuk sebagai satu pembangkit semangat kepada saya dan juga untuk merasai pengalaman mendaki Gunung Kinabalu. So, saya start mendaki pukul 7 pagi daripada Tipong Gate, yang mana Wanda Idris start mendaki daripada Panalaban, iaitu Labarata, menuju ke puncak pun pukul 7 pagi menuju ke puncak. Ketika itu semua orang, pendaki-pendaki lain dah mula turun. Okay, dia mendaki seslow sebab package yang diberikan itu ialah 3 hari 2 malam, iaitu 2 malam di Panalaban. Saya mendaki daripada Timpon Gate, yang mana Wanda pula mendaki ke puncak bersama seorang maling gunung jam 7 pagi untuk sama-sama berada di puncak pada tengah hari nanti. So, saya mendaki dan yang mana apabila saya tiba di atas pada checkpoint sayap tu, iaitu di paras hampir 8 km, saya tidak kelihatan Wanda Idris kat situ. Wanda dengan mungkin beliau masa tu dalam pemikiran saya, Wanda Idris sudah berada di puncak. Apabila saya bersama dengan student UMS dan juga maling gunung saya, iaitu guide, slow jalan naik. Selam tak sampai 20 minit, nampak itu Wanda Idris tengah berjalan ataupun tengah hiking menuju ke puncak, slow saja. Apabila saya berjalan menghampiri beliau tu, saya pun sebut Wanda. Dia terpandang, dia ketawa. Dia punya ketawa tu, semua artis tahulah. Rasanya kalau artis-artis kat Malaysia ni yang mengenali mesti tahu dia punya ketawa. Lepas itu dia kata, tu saya cakap dengan dia, aku ingat kau dah sampai ke puncak, dah nak turun. Aduh, aku berjalan macam semut, dia kata. Aduh. Lepas tu kami pun jalan sama-sama lah. Tapi oleh kerana tu, supaya dia Wanda ni lagi cepat sikit bergerak, dia dah mula mendapat satu pemangkit semangat dia untuk sampai di puncak masa tu. Sebab dia dah lihat saya turun daripada Tipong Gate, dah sampai kat situ, dia tak sampai lagi puncak kan. So, lepas itu saya dah naik. Saya naik dulu, lebih kurang saya tunggu dia. Masa itu dia berada lagi 200 meter nak sampai puncak. Saya tunggu lebih kurang tak sampai setengah jam lah, dia dah sampai di puncak. So selepas itu kami pun bergambar apa ni semua ni. Puas hati Rana. Lebih kurang lama jugalah duduk di kawasan puncak tu. Saya membawa apa ni, membagai lah. Dia cerita pengalaman dia tu kat saya kan. Macam dia, apa yang saya ingat dia kata, macam mana kau boleh naik beratus kali ni? Aku naik sekali ni, baru first saya naik ni pun separuh mampus, dia kata. Saya gelak sajalah kan. So selepas tu kami turun lah kan. Saya terus turun. Saya sebenarnya turun sekali, tetapi saya terpaksa tinggalkan Wanda dengan guide dia. Sebab Wanda akan hanya turun ke Panalaban. Dia tak terus turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah keesokan hari. So, saya terus turun. Saya sampai di Tipong Gate, iaitu sebelah petang, lebih kurang jam 5 petang. Yang mana Wanda Idris pun sampai di Panalaban lebih kurang pukul 5 petang. Dia berjalan turun santai saja. Nak kerja apa? Dia dapat merasai keadaan cuaca pada masa itu. Cuaca pada masa itu agak berkabus. So, tapi kalau hujan lebat lagi bahaya. Selepas itu keesokan hari pun saya naik. Start pukul 7 pagi tu saya naik. Saya sampai saya rasa sebelum Pondok Wirosa, baru saya jumpa Wanda Idris yang sedang turun. Belum sampai Wirosa lagi, hampir menghampiri Wirosa. Menghampiri Pondok Wirosa daripada Pondok Paka. So dia turun, saya naik terus ke puncak.
saya ingatkan bila saya turun tu Wanda dah sampai di bawah di Tipong Gate. Apabila saya turun dah tengah hari, dah lebih kurang pukul 2 petang 3 petang tu, saya turun daripada puncak kan, dan saya berehat seketika di laboratori sambil minum, ambil tenaga balik. Lepas tu saya turun lah. Saya turun. Selepas itu saya lebih kurang pukul 5 petang lah, saya jumpa dia di berhampiran dengan pondok layan-layan. Memang betul-betul perlahan kan. Bila tu saya kata, saya cakap dengan Wanda, macam ni lebih kurang pukul 10 lah baru sampai dia. Dia marah kat saya, janganlah macam tu. Sebab saya dah tahu dia punya cara pergerakan. Saya boleh agak. Tapi tak apa Wanda, berjalan pelan-pelan. Ada power bar saya bagi kat dia, ada air sedikit yang saya bawa daripada laboratorium tu, saya bagi kat dia satu botol. Lepas tu turunlah. Saya pun terus smooth saya turun. Sebab saya nak kejar masa sebelum pukul 7 saya sampai di Tipong Gate. Apabila saya sampai di Tipong Gate lebih pukul 7 tu, saya pergi berehat ni apa ni semua. Lebih kurang pukul 10 malam tu, tim saya pergi ke Tipong Gate untuk mengambil beliau lah. Betul lah saya cakap, lebih kurang pukul 10. Bila sampai tu, tim saya, kru saya menunggu dia, menunggu Wanda dan juga Malim Gunung. Lepas tu terus balik ke penginapan masing-masing. Tapi sebelum pergi ke penginapan tu, bawa pergi makan dulu, rest. Itulah sedikit mengenai pendakian Gunung Kinabalu. Memang Wanda dia punya kepuasan tu memang tak terhingga, walaupun pawai, tetapi beliau sudah berjaya. Tahniah kepada Wanda Idris. Namun begitu, saya terus bersemangat untuk menghabiskan pendakian saya walau terpaksa menghadapi pelbagai halangan, yang mana cuaca Gunung Kinabalu ni memang tak menentu. Kadang panas terik, memang panas, betul-betul panas pada 11 siang hari. Lepas tu malam pula sejuk, memang sejuk gila. Sampai ke tulang dia punya rasa. So pakaian menentukan kita punya ni. Angin kuat, keadaan yang berkabus tebal, menyebabkan saya terpaksa berhati-hati ketika melangkah, terutama di kawasan batu bata menuju ke puncak atau sama ada naik ataupun turun Gunung Kinabalu tersebut. Saya terus mendaki bersama dengan Maling Gunung dan juga seorang student UMS yang berbeza-beza, Maling Gunung yang berbeza-beza. Bertukar-tukar Maling Gunung. Saya mendaki sehinggalah sampai pendakian saya yang ke-85. Walaupun keadaan diri saya sendiri, lutut dah mula sakit ni semua, tetapi semangat saya tidak pernah luntur untuk menghabiskan pendakian itu. Yang menghampiri 3 bulan dah masa tu. Menghampiri 3 bulan. Semangat saya tu memang tetap membara untuk menjadi first in the world. Dan selanjutnya, masa itu dah hujan pun dah mula dah start balik dah hujan. Sebelum ni kemarau. Start balik petang dia hujan renyai. Angin agak kuat sikit di kawasan puncak ni, apa ni semua kan. So saya dan juga Maling Gunung bersama dengan sudah UMS ni terpaksa berhati-hatilah ketika melangkah di atas batu bata yang agak licin kan. Kasut pun dah mula haus, bukan haus sedikit, haus yang banyak kan. So terpaksa berhati-hati ketika mendaki dan menuruni Gunung Kinabalu tersebut. Dalam kepala saya yakin saya boleh habis walaupun terpaksa menghadapi pelbagai halangan. Memang saya punya target saya 111 kali dalam tempoh 111 hari mesti tercapai. Kalau tak tercapai, malu besar saya kan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di siri yang ke-8, macam mana saya mengatur langkah, macam mana saya terpaksa hadapi dengan rekahan-rekahan yang terdapat, yang saya alami di tapak kaki saya, merekah-rekah. Bayangkanlah merekah dekat tapak kaki, macam mana rasa.
Macam mana saya terpaksa hadap sakitnya, Walaupun keadaan berkabus tebal, terutama ketika kita bersama bergerak. jurus Lutut doa saya semakin longgar, dan mata saya semakin tegang. Kita jumpa di siri yang terakhir, iaitu siri yang ke-8, yang bermula dengan pendakian saya yang ke-86. Di siri ke-8 itu next siri, bersama rintangan getih yang saya terpaksa hadapi sebelum saya dapat menikmati kejayaan yang mutlak, kejayaan untuk semua orang, untuk anda semua, atas nama Malaysia. Oleh itu, jangan lupa subscribe, like and share channel Pendaki Solo. Sila tekan notification loceng untuk video seterusnya pada masa akan datang. Oleh itu, kita jumpa lagi untuk next siri Struggle Behind Successful atau Sengsara di Sebalik Kejayaan. 111 kali mendaki dalam tempoh 111 hari Mount Kinabalu, Malaysia. Kita jumpa lagi. Ya, beginilah suasana daripada puncak gunung tertinggi di Asia Tenggara ini yang dirasakan oleh saya. Keadaannya amat nyaman sekali. Menyebabkan dunia megah semua pelancong dan pendaki daripada seluruh dunia. ya saudara, sekarang tepat jam 1.39 tengah hari. Saya sedang menuju ke puncak di dalam keadaan yang berkabus agak tebal sedikit. Ya, saya sedang menuju ke puncak sekarang. Terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Sila subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.